Point 2 shows the body of an aeroplane which is made of an alloy and its windows are made of polymer. So bila kita kata tentang tak sambung. Bila kita kata alloy, ini form 4. Ingat lagi tak form alloy? Alloy kalau untuk aeroplane, body of aeroplane, what name of alloy? Apa nama alloy dia? Duralumin. Okay, duralumin. And its windows are made of polymer. What type of alloy is used? Okay, satu markah. So bila nak jawab, buat point. Sebab ni essay kan? So C1 alloy. Duralumin. Okay, seterusnya kita tengok number 2. What is the important properties of this alloy? Apa important properties for duralumin? So pertama sekali dia adalah strong. Okay, ataupun hard. Dia kuat ataupun dia keras. Dan lagi satu dia adalah ringan, dia light. Dia strong but it is light. Okay, dia hard, dia keras tapi dia ringan. Okay, seterusnya untuk number 3. Ya. Untuk light kita buat low density boleh ke? Boleh. Dia low density sebab mass over dia punya mass over isi padu dia boleh. Boleh low density pun boleh. Okay. Next number 3. Name the polymer used to make the windows. Ni yang teacher kata ni. Polymer used to make the window and its monomer. Kalau polymer je okey lagi. Kalau polymer je saja lagi okey. Kalau dia tanya name the polymer used to make the windows, is okay. Tapi bila dia tanya monomer tu, dalam textbook kita ada cerita pasal perspex sikit. Okay, so the polymer used to make the windows of aeroplane ni kena tahulah perspex. Okay, monomer dia ni, monomer not stated there. Tak ada dekat dalam textbook tapi tak apa. Kita anggapkan dia sebagai extra knowledge. Methyl methacrylates. Methyl methacrylate. Itu adalah the name of monomer for perspex. Apatah lagi dia suruh lukis ke, dia tak ada. No need to worry. Apa yang awak perlu tahu structural formula untuk polimer dengan monomer adalah apa yang ada dalam textbook saja. Okay. So we look at question number 2. Natural rubber is a natural polymer. Give another 2 example of natural polymer. Next, draw the structural formula of natural rubber. So kalau natural rubber, dia nak polymer ke dia nak monomer? Kalau dia cakap structural formula of natural rubber, dia nak yang structural formula of polymer atau monomer? Natural rubber ni, polymer ke monomer? Okay tak ni? Boleh tak ni? Polymer. Kalau dia good. Sorry. So kalau dia kata draw the structural formula for the natural rubber, maksud dia nak yang polymer. Okay, sebab dia cakap natural rubber saja. Kalau dia nak monomer, dia mesti tulis draw the Ya Allah, kuat ni TV. Okay, perlahan kuat sangat. Draw the structural formula of monomer, natural rubber. Tapi dia kata natural rubber saja, maksud dia polymer of natural rubber. Next, name the monomer of natural rubber. Okay, based on the IUPAC. Okay. So kat sini, terantuk ke? Tak. Okay. Ajar dia jalan luar. Okay. So, yang ni boleh bila sikit buat baru. Bila sikit, okay, bila sikit buat yang baru.
Sarah, bilas sikit buat yang baru. Air panas. Okay, sorry gangguan. So sebab tu teacher kata soalan bila polimer yang glamour memang natural rubber ni sangat glamour. So suka tak suka kena tahu apa nama polimer, nama dia, nama panggilan dia adalah isoprene. Nama monomer untuk natural rubber adalah isoprene. Kemudian kena ingat nama IUPAC dia. Apa nama IUPAC untuk isoprene. Apa lukisan dia? Kena tahu. How you want to draw the structural formula? 443 tu. Mesti tahu. And then kalau dia nak polimer, just pecahkan struktur 443 tu. Dia punya double bond dia. Itu sangat penting. Soalan glamour kalau untuk polimer. So sekarang kita cuba jawab dulu. Pertama sekali, give another two example of natural polymer. Apa contoh lagi natural polymer selain daripada natural rubber? Apa contoh lagi? Protein. Okay, good. Protein. Lagi? 2A. Tak dengar. Apa tu? Tak dengar? 2A1. So, tadi protein. Yang kedua apa dia lagi? Apa contoh natural polymer selain daripada natural rubber? Apa dia? Starch, selulus. Starch ataupun selulose ataupun karbohidrat. Banyak contoh yang natural polymer. Okay, next untuk number 2 dia tanya structural formula for natural rubber kan? Dia tak ada cakap monomer kan? Cuba tengok. Betul tak? Lukiskan formula struktur getah asli. Draw the structural formula of natural rubber. So kita kena lukiskan dia punya structural formula for polymer. Dia punya polymer. So kita kena buat dulu monomer. Nak buat pelan-pelan. Kita buat dulu dia punya monomer of natural rubber. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 1, 2, 3. So sekarang ni kita kena pecahkan ni. Kita kena cara buat sama-sama. Tunjuk nampak biar awak nampak. Satu ni akan pergi keluar. So dia akan hilang. Satu ni separuh akan pergi ke sini. So ini akan hilang. So bila dua-dua dah hilang, so kita kena padam ni. Okay, dah tak ada dah jadi single bond. Next, double bond yang ni kita pecahkan. Satu ni akan jadi kat luar, akan buka keluar. So dah hilang. Satu ni akan combine dengan yang tadi. So jadi satu bond. So ini akan hilang. So jadi dia, yang ini pun akan jadi single bond. Next, kita just tambahkan bracket N. Okay. So ini dia punya ni lengkapkan bilangan H. Bilangan H dengan memastikan carbon mesti ada 4 bond. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 dah lengkap. Si yang ni 1, 2, 3, 4. Si yang ni 1, 2, 3, 4. So lengkapkan dengan H. H, 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 H. So inilah jawapan nombor 2. Structural formula for natural rubber. Kita rasa kan? Saya rasa sebenarnya soalan ni dia nak kata structural formula for monomer natural rubber. Tapi dia tertinggal. Tapi tak apa. Kalau soalan macam ni keluar, pastikan natural rubber. Sebab dia tak beritahu monomer pun. Dia tak beritahu monomer pun. Jarang soalan tanya ni. Okay. Setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada, teacher. Okay, good. Ada soalan beritahu je. Teacher sebenarnya sakit perut ni. Teacher rasa teacher food poisoning kot. Tadi lagi dia macam
Teacher kalau sakit perut, teacher pengsan tau. Dah banyak berapa kali jadi. Dalam seumur hidup teacher ni ada dalam 4 kali kot. 4 kali kot teacher pengsan dalam bilik air. Pernah sekali tu teacher pengsan, teacher terhantuk kat dinding suruh pengsan kan. Ni bencol kat sini kat bibir terbengkak. Lepas tu sejak tu semi teacher kata kalau sakit perut kena beritahu dia. Kalau tak nanti teacher memang tertidur kat dalam bilik air, pengsan yang tertidur memang tak sedar. Lebih daripada sejam. Teacher sudah sedar, teacher tengok teacher dah dekat dalam besin kepala teacher sebab teacher pengsan. Sakit perut. Okay. So, untuk soalan seterusnya boleh bacakan A1, 2. So, soalan yang ketiga. Dia tanya apa yang ketiga? Lama ada orang telefon. Lama aku Name. sekejap Puan Zarida call jap. Okay, teacher. Hello, Assalamualaikum Puan Zarida. Ya Puan Zarida? Dengan 5 AV. Apa dia? Okey. Yang ni 1.5. Dua waktu. Ni tengah Google Meet. Okey boleh. Okey, thank you. Okey, thank you. Assalamualaikum. Bye. Okey. So, dia nak nama kan? Nampak soalan tu dia kata name the monomer. Atas dia tanya polimer, bawah dia tanya name monomer dengan IUPAC pula tu. Saya rasa sebenarnya sebab dia nak tulis structure formula of monomer natural rubber. Tapi tak apa. So bila kita nak name of monomer natural rubber based on the IUPAC, macam saya beritahu adalah lebih elok kalau kita lukis dulu. Sebab daripada lukisan tu dia akan membantu kita guide macam mana nak bagi nama. So C1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. So bila kita nak bagi nama, pertama sekali kita tengok dia punya double bond ada 2. So dia adalah diene. Lokasi double bond dia adalah dekat carbon 1, 2, 3. So dia adalah 1, 3. Diene ada berapa carbon? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 carbon yang long chain. Panjang, long chain. So but/1,3 diene ada satu branch iaitu 1C, so dia methyl. Okay, methyl but 1,3 diene and this methyl located at carbon number 2. So methyl but 1,3 diene. So inilah nama IUPAC untuk monomer for natural rubber. Okay. Kalau yang bukan, ini adalah IUPAC. Kalau yang bukan IUPAC, siapa nama dia? Not IUPAC, kita panggil sebagai apa monomer dia? Ingat tak? Isoprene. Okay, good. Isoprene. Kalau yang bukan IUPAC, dia adalah isoprene. Okay. So, kita tengok dekat soalan seterusnya. Tadi dah selesai jawab kan? Dah selesai. Dah. Okay. B. Latex will coagulate very fast in the presence of substance X. Suggest substance X. Okay, markah pertama. Suggest substance X. Describe briefly on how the substance X you mentioned facilitates in coagulation of latex. So, describe briefly. So, 6 tolak 1 bersamaan dengan 5. 5 markah for your description. Okay, so pertama sekali latex coagulate. Cuba recall balik. What substance will coagulate latex? Apa bahan dia yang boleh coagulate latex? Apa dia? Apa bahan yang boleh coagulate latex? Acid? Yes, acid. Of course acid. Jangan kata letak cation yang ada hidrogen, yang ada positif ion. No. Yang akan coagulate acid, yang akan coagulate latex adalah acid. Cuma acid apa yang awak letak? Ada orang kata nak letak hydrochloric acid. Tapi janganlah. Biasanya orang letak ethanoic acid.
Dia tak adalah pakai cuka sampai sulfuric acid. Sebab sulfuric acid tu dia meruap tau. Sulfuric acid tu. Sorry lah dia jadi bising. Dia dah nak hantar dekat pengasuh. Dia macam marah sikit. Okay. Ethanoic kalau kita pakai contoh, kalau kata teacher saya nak pakai sulfuric acid tak sesuai. Sebab sulfuric acid ni dia terlalu kuat. Okay. Boleh. Tapi dalam implementation dia in our real life kita biasa pakai ethanoic acid atau vinegar saja. Dah cukup dah untuk coagulate latex. So ingat bila coagulate latex pakai ethanoic acid. Acid. So our substance X kita nak 6 markah kan. So 6 point. So point yang pertama beritahu substance X adalah ethanoic acid. Okay, selesai satu markah. Yang kedua description. How? So first point teacher kata bila nak cerita tentang coagulation of latex mesti kita beritahu ada presence of positive ion neutralize negative ion of the protein membrane. Itu keyword yang wajib ada bila awak nak explain about coagulation. So kita beritahu ethanoic acid ethanoic acid contains hydrogen ion which is positively charged. Okay, next. Point yang ketiga. Baru kita break ke step by step. The positive charge will neutralize the negative charge of protein membrane in rubber ataupun latex molecule. Okay, next number 4, point number 4. The molecule starts colliding each other okay. Next, the collision. Okay, the collision causes the protein membrane to break. Pecah. Okay, to break out. Okay, next number 6. Next number 6. Teacher bawa ke atas Okay, setakat ni ada soalan tak? Ada soalan tak? Tak ada teacher. Okay. The release ataupun yang terlepas tu lah, the release polymers ataupun the polymers pun boleh, will combine and coagulate. Last point mesti ada perkataan ni. Combine, coagulate. Yang kat sini mesti ada kata positively charged. Contain positively charged. Next, kita mesti ada kata dia neutralize the negative charge. Okay, next collide. Bila collide dia akan break up. Ingat point-point penting dia. Okay, masih salin lagi kot? Ke dah siap? Masih salin lagi ke dah siap?
Okay, dah siap belum? Dah teacher. Okay, Alhamdulillah. Okay. Okay, sekejap lagi teacher nak tolong awak tolong teacher tau. Tolong hantar kerja Tolong hantar kerja dekat dalam class point nanti teacher bagi link dia. Ni yang essay awak buat ni. Okay, last question. C. Vulcanized rubber is more elastic than unvulcanized. Okay, vulcanized ni apa? Vulcanized ni yang kita dah tambah apa bila kita kata ni vulcanized rubber? Sulfur. Natural rubber dia adalah natural rubber added with sulfur. Dia itu beza dia dengan synthetic rubber. Kalau synthetic rubber dia langsung tak ada natural rubber inside. Tapi kalau vulcanized rubber dia contain natural rubber but already added with sulfur which has sulfur cross link. Okay. Ingat tu. Okay, next. Describe an experiment. Okay, awak kena faham. Bila essay kertas 2. Essay kertas 2, dia nak describe an experiment walaupun dia tak beritahu material dengan apparatus. Bila dia describe, mesti write down the material and apparatus. Material dengan apparatus mesti ada. So that's why dalam setiap eksperimen at least awak boleh lukis. Bila awak lukis, awak boleh imagine how you want to construct the procedure. Macam mana nak susun siapa come first. Takkanlah kalau awak tengok ni kan gambar ni kan. Takkan your first step is hang the wick. Hang the wick at the vulcanized rubber strip. Kan? Takkanlah awak mula-mula awak dah hang the wick kan. Tiba-tiba je awak hang the weight. Ataupun nombor 1 awak kata record the initial reading. Tak boleh juga. Awak mula-mula awak anggapkan benda ni tak ada. Benda ni tak ada. So pertama sekali awak kena sediakan vulcanized rubber strip. Awak kena nak sediakan macam mana? Takkanlah ambil rubber strip, ambil gantung. Mestilah kita ambil, kita ukur berapa kan. Kita ukur, measure. Lepas kita dah measure, barulah kita hang rubber strip dulu. Lepas kita hang rubber strip, kita ukur panjang awal, kita letakkan apek G bulldog clip ni step by step. Sebab tu lukis tu penting. Dalam setiap eksperimen mesti tahu lukis. Dan kelebihan bila kita lukis ni, kita boleh secara tak langsung dia recall the material and apparatus use. Kita akan jadi ingat dekat dia punya material and apparatus. So itu kepentingan awak mesti tahu lukis setiap eksperimen. Teacher cadangkan kalau ada waktu lapang, waktu stres ke, waktu tak boleh nak buat apa lah, rasa buat benda semua bosan. Buatkan satu diary, your journey of your experiment. Sebab teacher pernah jumpa pelajar buat macam tu dan dia seorang yang sangat positif. Dia kata sebab bila dia stres dia akan melukis. Tapi dia kata daripada dia melukis benda yang Mazir baik dia lukis eksperimen. Dia lukislah ikut kartun yang dia suka. Ikut kartun tapi kartun tu adalah eksperimen. Tak semestinya lukisan tu kena cantik. Awak buat koleksi gambar lukisan set of eksperimen. Contoh eksperimen untuk kadar tindak balik, untuk rate of reaction macam mana. Eksperimen untuk to prepare the insoluble salt macam mana. Memang cantik nampak. Kadang-kadang bila benda tu tak cantik pun, kalau awak dah buat banyak dia akan jadi cantik. Because art is very subjective. Kita lukis tak cantik pun tapi sebab kita dah buat banyak dia akan jadi cantik. Kalau awak rasa ni awak boleh buat cadangan teacher. So daripada gambar tu dia boleh bantu awak elaborate your answer very well. Okay, so awak kena bila describe ada 10 markah. Ini adalah konstruk mereka cipta paling tinggi iaitu aras yang paling sukar lah bila mereka cipta ni. Awak kena reka macam mana awak nak prosedur awak nak set up dia tu. Sebenarnya dah ada dekat dalam textbook. Cuma awak nak kena tuliskan balik semula. Okay, kita tengok. Pertama sekali macam teacher beritahu, mesti ada materials dengan apparatus. Okay, so yang pertama materials
and apparatus. So kalau kita tengok gambar tadi, dia mesti ada, of course lah kita nak tengok rubber tu, kita mesti ada vulcanized rubber. Vulcanized rubber and vulcanized rubber strip. Okay, and vulcanized rubber strip. Okay, lagi satu tadi dia kepitkan pakai bulldog clip. Okay, kita pakai bulldog clip. And then tadi kita gantungkan dia dekat retort stand. We need to measure the initial length. So means that we need ruler. 1 meter ruler. Kena mention dia punya size ruler. Kalau kita pakai ruler kita yang biasa tu tak mau. Dia nak 1 meter ruler. And then pemberat dia. Okay. 100 gram weight. 100 gram weight. So teacher rasa tu saja. Okay, ni saja dia punya material apparatus. Ada berapa material dengan apparatus ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 material and apparatus, 1 markah. 10 bahan dan radas, 1 markah. 20 bahan dan radas, 1 markah. Tapi lepas tu kita kata 1 markah itu sangat berharga. Kalau dapat soalan senang 1 markah, pastikan awak boleh jawab. Sebab bukan senang dapat 1 markah. Tapi ni usahakan. Kalau ada salah, contohlah awak tulis kat sini, tiba-tiba awak tulis bika. Tak ada tolak markah. Tak ada tolak markah. Selagi awak rasa logik, nak tulis lah pen lah. Pen kena juga. Nak tulis tu macam mana? Kertas ke? Awak rasa nak tulis. So selagi awak rasa benda tu logik untuk ni, awak takut awak hilang markah, tuliskan. Okay, seterusnya. Teacher. Ya. Maksudnya kalau kita tulis fadas lebih-lebih pun tak kena potong markah lah. Tak kena. Dia akan cari mana yang betul. Okay. 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 So next dia nak minta procedure. So 10 markah. Ada keputusan, ada kesimpulan. So kita tengok dia punya procedure. Okay. Prosedur dia yang pertama, macam teacher kata, apa-apa pun kita mesti measure dulu. Apa-apa bahan, bila kita nak buat eksperimen, sama ada kita nak buat using solution ke, kita mesti measure and pour. Kalau kita nak ukur bahan ni, measure dulu. Kalau kita nak sediakan bahan ni, kita mesti measure 10 cm. Contoh, teacher nak pakai unvulcanized dulu. Rubber strip. By using, mesti kata by using apa? 1 meter ruler. Okay, next. Hang rubber strip. Ini satu dia. Ini yang kedua. Gantungkan, hang. Sebab atas ni awak dah beritahu unvulcanized rubber. So bawah ni kalau awak nak cakap rubber je pun boleh. Hang rubber strip using bulldog clip. Kita hangkan dekat mana? Dekat retort stand kan? So bulldog clip and clamp it at retort stand. Okay. So seterusnya yang ketiga, measure ataupun record, bukan measure lah, record ataupun nak buat measure and record. Measure and record the initial length. Measure and record the initial length of rubber strip. Rubber strip. Okay, next number 4.
Lepas dah selesai measure and record, baru kita hang the weight. Okay, hang 100 gram of weight on the rubber strip. Okay, tak muat. Kita pergi, alamak, belum sempat kan? Teacher salin dulu nanti teacher tunjukkan bila ni. Teacher buat step yang kelima dulu tau. Sekejap lagi teacher tunjuk. Next, number 5, remove the weight. Sebab kita nak tengok elasticity. Kita nak tengok the changes of length, for the strip before and after remove the weight. Sebab kalau unvulcanized, there is elongation of the strip, ada pemanjangan strip. Maksud dia lepas kita contoh kalau ni unvulcanized, asal dia 10 cm, bila kita letakkan weight dia panjang jadi 12 cm, bila kita remove weight dia punya length after remove weight tu mesti 12 cm. Dia tak back to the initial length. The length not going back to the initial length. So bila dia tak patah balik jadi initial length, itu kita kata dia punya elasticity is lower. Dia rendah elasticity sebab lepas panjang selepas kita remove pemberat dengan panjang asal berubah, dia memanjang. Maksudnya dia tak elastik. Okay. So number 5, remove the weight and measure. And lagi, tak apa. Dia tak sedap lah perkataan dia, tak apa. Yang penting teacher nak make it simple je. Okay, remove the weight and measure and record. Ataupun kat sini remove the weight, next titik, measure and record the length of rubber strip. Okay. So next, number 6, repeat experiment. Repeat step 1 until 5 by using tadi unvulcanized kan. So sekarang ni kita by using vulcanized rubber. Okay. So itu untuk procedure. Sekarang untuk keputusan. Untuk keputusan, kalau paper 3, keputusan lah apa yang awak buat dekat eksperimen. Kalau paper 2, awak tak buat exam, awak tak buat pun. Awak cuma hafal macam tu. So awak punya result, awak tak boleh tipu. Maksud tipu tak boleh nak tulis berapa cm. Awak just buatkan type of buat table. Bila buat table, kena ingat apa yang penting, on your left side should be your manipulated variable, which is type of rubber. And then okay, ataupun atas ni kita buat type of rubber. Ini adalah initial length. See unit dekat dalam title of your table. And then length after weight is removed, which is unit is cm. Okay. Okay. So first kita buat tadi unvulcanized rubber. Ini ada sikit, ada kaitan matematik sikit ni. Kita punya initial length kita dia dah beritahu kat awal tadi kan. Kita dah mention dekat awal tadi ni. Kita pakai initial length kita adalah 10 cm. Kena sama dengan sini. Kalau tak sama masalah dekat awak. Pemeriksa akan check. So dia tengok awak measure berapa. Kalau kat sini awak kata 10 cm, so initial length kita adalah 10. Okay, length after weight is removed. Awak kena buat X ataupun A ataupun B.
Jangan awak agak-agak tak mau. Okay. Ada kita risau tak diterima. So, sebab kita tak buat eksperimen ni kan. So kita buat X je. Okay, next adalah vulcanized rubber. Contoh 10 and then ini adalah Y. Macam tu. Macam tu je untuk awak punya result. Okay, so sekarang ni dia nak conclusion. So, ada soalan tak setakat ni? Senyap je, takut tak ada soalan. Ada soalan tak? Tak ada, tapi teacher tengah salin tadi. Oh, ada ke tak ada? Tak ada, tapi dah hilang. Oh, dah hilang. Lupa dah nak tanya apa. Bukan. Tak Oh, sempat nak salin. salin. Tak sempat salin. Okey, kejap lagi teacher bagi masa. Teacher Ando sekejap bagi masa salin. Okey? Okey. Okay. So conclusion kita, of course lah kita tahu. Vulcanized rubber is more bahaya, Akil. Akil turun. Kalau anak teacher tengah wrestling sekejap. Akil turun. Okay. Kita tahu vulcanized rubber is more elastic. That is the fact. Itu fakta dia, hakikat dia. So kita terus tulis. Okay, Mama Akil please. Vulcanized rubber is kita kata vulcanized rubber is more elastic. Is more elastic than unvulcanized rubber. Itu saja. Okay. So teacher bagi peluang salin. Yang ni belum siap juga kan yang ni kan? Dah siap belum yang ni? Dah siap belum? Dah. Dah, teacher. Yang ni dah. So yang ni dah siap dah? Yang ni sempat siap tak? Dah, teacher. Dah. Tadi kan tak sempat tak? Okey, dah sempat dah tadi. Dah start tengok tadi, sempat dah. Okey. Ada tak yang tak sempat? Izzah, dah sempat belum Izzah? Sempat. Okay, good. Okay, Farah, boleh tak Farah? Yasmin, boleh tak Yasmin? Boleh, teacher. Okay, Alhamdulillah. Okay, so Teacher nak tengok conclusion, teacher. okay, conclusion. Ni conclusion dia. Okay, sana dulu conclusion. Okay, dah belum? Dah, teacher. Okay, Alhamdulillah. So, kita selesai. Kalau kita tengok okay, so dengar tak suara teacher? Teacher lag sekejap tadi. Boleh tak? Dengar tak suara teacher? Baru dengar, teacher. Tadi lag sekejap. So kalau kita tengok yang ni, ini satu markah. So satu markah, biasa kadang prosedur dia lebih. Markah dia, maksud dia kita bagi point lebih tapi markah dia tak banyak. Maksudnya tak ngam macam tu. Tapi kita tengok dulu. Satu, materials dengan apparatus. Yang kedua, kemudian yang ini 3. Okay, so baru 9. Maksud dia mungkin dekat result ni adalah 4. Mungkin ni. Okay, so dia punya step 6. Okay, tu dia punya markah lah 10 markah. Okay, so sekarang teacher nak bincang kan untuk yang topik seterusnya. Nak carbon compound atau nak bab lepas polimer, yang lepas polimer. Nak yang mana satu? Nak bab yang presentation tu, teacher.